Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Akmal Zulimi bin Azhar bersama 3 rakan pembentang saya iaitu Siti Noizah Faizah binti Fauzi, New Alia Nazihah binti Roshini dan New Amira Syahira binti Suhairi daripada kumpulan SINA akan membentangkan inovasi model sekolah bercas bagi tugasan PGT 203. Tajuk bagi kumpulan SINA adalah milik bahasa. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan SINA yang terdiri daripada 21 orang ahli yang diketuai oleh Jagas Tiwari anak perempuan ganda parti. Projek inovasi sekolah bercas mempunyai 3 elemen utama iaitu bersih, ceria dan selamat atau dikelas bercas. Dalam projek ini, kumpulan SINA telah diberi tugasan berkaitan dengan milik bahasa. Secara amnya, milik bahasa merupakan wang khas yang disediakan untuk guru dan para pelajar bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar. Kelebihan milik bahasa kepada guru adalah milik bahasa dapat dijadikan sebagai ruang penyimpanan bahan guru, fail dan juga alat bantu mengajar. Kewujudan milik bahasa ini membolehkan pelajar mempelajari bahasa kebangsaan, ibunda dan juga bahasa yang pelbagai. Dalam milik bahasa ini, pelajar bukan sahaja dapat mempelajari pelbagai bahasa, malah mereka juga dapat menggunakan milik bahasa dengan berkualiti dan kondusif, iaitu adanya banyak kemudahan multimedia yang disediakan seperti ICT, projektor LCD dan sebagainya yang mampu menarik minat mereka untuk belajar. Keadaan milik bahasa yang selesa dan cantik menjadikan milik tersebut sebagai satu tempat yang sangat berguna sejajar dengan misi Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu membangunkan potensi individu melalui pendidikan berkualiti. Maka panitia bahasa memanifestasikan untuk mewujudkan dan menceriakan bilik bidang bahasa. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan objektif pembinaan model sekolah bercas yang terdiri daripada 4 perkara iaitu yang pertama adalah memenuhi kehendak khusus PGT 203 oleh mahasiswa dan mahasiswi dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan serta membentuk model bagi bilik bahasa yang bersih, cantik dan juga selesa. Yang kedua, mengenal pasti masalah yang terdapat dalam bilik bahasa di sekolah yang berlainan iaitu sebanyak 21 sekolah yang telah terpilih. Yang ketiga adalah menghasilkan idea yang berkesan bagi membentuk bilik bahasa yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan yang berilmiah serta keperluan pembelajaran abad ke-21. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan penggunaan bilik bahasa secara optimum untuk memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar sekolah. Terima kasih saudari pembentang. Saya akan meneruskan pembentangan iaitu bahagian rasional pembinaan model sekolah bercas yang merangkumi 3 perkara berikut iaitu yang pertama, memperkasakan mutu pembelajaran menggunakan alat bantu mengajar untuk memudahkan guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran secara mapan. Hal ini untuk menyediakan ruang dan prasarana yang sesuai semasa pengajaran dan pembelajaran dalam bilik bahasa secara tidak langsung menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Yang kedua, menghasilkan suasana bilik bahasa yang kondusif dan sesuai untuk pembelajaran dalam bilik bahasa supaya menjadi lebih bersih, ceria dan selamat. Dan menyeronokkan. Keadaan ini bermakna rekaan berdasarkan modul bercas perlu dijaga agar dapat menjamin kualiti pendidikan murid-murid. Yang ketiga, mendidik pelajar mengenai aspek asas yang perlu diberikan perhatian supaya sentiasa berada dalam keadaan bersih, ceria dan selamat. Hal ini demikian kerana supaya murid dapat mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan seterusnya iaitu ilustrasi model inovasi sekolah bercas. Untuk lakaran 2D, kami telah menyiapkannya menggunakan aplikasi Paint dan untuk lakaran 3D, kami telah menyiapkannya dengan menggunakan aplikasi Kuhum. Kedua-dua aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan dan elemen yang terdapat di dalamnya adalah percuma. Baik, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut tentang pembahagian bilik bahasa. Bilik bahasa terbahagi kepada 3 ruangan berlainan iaitu ruangan tayangan, ruangan bacaan dan juga ruangan santai. Dalam ruangan tayangan bilik bahasa, kesemua kelengkapan yang disediakan dapat melancarkan proses PDP. Antara kelengkapan tersebut ialah skrin yang memberi paparan yang jelas kepada pelajar, pintu untuk ruangan masuk dan keluar, kerusi yang selesa, komputer, tingkap, penghawa dingin, pemadam api, troli projektor bagi menyimpan peralatan projektor dan rak hiasan bertujuan untuk menyimpan buku dan peralatan serta memastikan bilik kelihatan kemas.
Seterusnya, dalam ruangan santai bilik bahasa pula, kesemua kelengkapan yang disediakan adalah mencukupi untuk para pelajar menikmati keselesaan semasa berehat. Antara kelengkapan tersebut ialah meja untuk meletakkan pasu bunga, kipas bagi memastikan suasana lebih selesa, suis lampu dan kipas, karpet, sofa, rak untuk meletakkan barangan, jam dinding untuk melihat waktu. Ruangan yang terakhir ialah ruangan bacaan. Terdapat kelengkapan-kelengkapan yang bertujuan memastikan pelajar berada dalam keadaan selesa semasa berada di ruangan tersebut. Antara kelengkapan tersebut ialah rak buku bagi memastikan buku, fail dan lain-lain disimpan dengan kemas, meja untuk belajar, komputer untuk proses pencarian bahan belajar, papan kenyataan dan tingkap untuk memastikan bilik kelihatan cerah dan ceria. Jelaslah pembahagian bilik bahasa kepada 3 ruangan utama iaitu ruangan tayangan, ruangan santai dan ruangan bacaan merupakan idea yang baik kerana dapat memastikan pelajar berada dalam keadaan yang selesa. Terdapat 3 implikasi yang diketengahkan di sini iaitu yang pertama, menjamin keselamatan para pelajar dan warga sekolah yang menggunakan bilik bahasa ini. Alat pemadam api yang diletakkan di setiap sudut memudahkan untuk dilihat dan diambil sekaligus, menyebabkan sebarang tindakan kecemasan akan lebih mudah sekiranya berlaku kebakaran kerana alat pemadam api dapat diambil dan digunakan dengan segera. Implikasi yang kedua ialah pembahagian ruang dan sudut yang sistematik. Pembahagian ruang dikatakan sistematik kerana setiap sudut telah diasingkan seperti ruang tayangan, ruang bacaan dan ruang santai mengikut kategori. Pembahagian ruang ini yang berasingan mewujudkan suasana yang selesa, kemas dan teratur. Keadaan ini membolehkan pelajar bebas bergerak tanpa sebarang masalah. Implikasi yang ketiga ialah pelajar dan pengguna-pengguna lain berasa seronok menggunakan bilik bahasa sebagai tempat utama. Penggunaan cat berwarna cerah di dinding bilik bahasa mewujudkan ruang yang lebih luas serta suasana segar. Hal ini menyebabkan pelajar akan berasa lebih selesa dengan ruang bilik bahasa. Selain itu, penyediaan prasarana yang baik mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang selesa dan kondusif. Secara tidak langsung, bilik bahasa yang ceria dapat diwujudkan dan akan meningkatkan minat pelajar untuk melakukan sebarang aktiviti pembelajaran di dalam bilik tersebut. Kita telah sampai ke penghujungnya iaitu slide kesimpulan. Kesimpulannya, tugasan model sekolah bersyas PGT 203 ini telah berjaya mengajar dan memupuk semangat kerjasama antara satu pasukan. Selain daripada itu, ia juga dapat meningkatkan kreativiti kami sewaktu perbincangan untuk menghasilkan model sekolah bersyas yang berkualiti. Selain daripada itu juga, ia juga mampu memberikan pengalaman kepada pasukan kami dalam mereka cipta bilik bahasa yang kondusif kepada para pelajar. Di samping itu, pembinaan model 3 dimensi ini juga telah berjaya meningkatkan kemahiran dalam penggunaan teknologi sewaktu kami menggunakan beberapa aplikasi tertentu untuk menghasilkan model tersebut. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami iaitu Kumpulan Sinar. Sekian, terima kasih.